Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tanpanya dan selamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul. Mudah-mudahan dengan perhimpunan kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali dalam suratul Maidah, surah Al-Maidah. Suratul Maidah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, juzuk yang ke-6, muka surat 108. Suratul Maidah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu menegakkan keadilan kerana Allah. Menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerusi ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan seruan kepada kita semua, iaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman iaitu orang-orang yang melaksanakan, iaitu mereka-mereka yang memiliki sifat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, daripada kalangan laki-laki dan juga daripada kalangan wanita. Itu namanya orang-orang yang beriman. Semua kita ini orang-orang yang beriman, alhamdulillah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini, tuan-tuan? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita nak melaksanakan satu tuntutan yang sangat penting dalam hidup kita, iaitu hendaklah kamu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, hendaklah kamu senantiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Hendaklah kita senantiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, bukan kerana manusia. Kita beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan seluruh amalan kita ini kerana Allah, bukan kerana manusia. Bukan kerana manusia, semata-mata untuk nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu qawamin lillahi syuhada'a bil qisti, lagi menjadi saksi yang adil. Saat kita diminta menjadi saksi, pastikan saksi kita itu biarlah adil. Jangan saksi dibuat-buat. Sebab RM100 punya pasal, no hal, sanggup jadi saksi. Jangan nanya orang lain. Saksi ni kadang kita melihat seorang itu menganiaya orang lain, mendiskriminasikan orang lain. Orang betul kita kata tak betul, tak adil kita ni. Orang yang betul tak betul, yang tak betul kita kata betul. Kita sebagai saksi, saksi yang dibuat-buat. Jangan hanya lakonan saja saksi ini, sebab dia akan dijawab, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ingat, bang nak kahwin pun
Saksi ni rukun kan? Betul kan? Kita semua dah kahwin kan? Ke lupa? Nak saksi tu kena ada, nak kahwin tu kena ada saksi. Berapa orang saksi? Boleh seorang? Tak boleh bang, kena 2 orang. Saksi kena 2 orang. Tak ada saksi tak sah nikah. Sehingga kan Tuan Qadi saat dia nak akad lafaz nikah ni, apabila pengantin kata aku terima nikahnya bla bla bla, $300 tunai, patutnya ringgit dia kata dolar pula. Jadi Tuan Qadi akan melihat kepada saksi. Nampak? Power tak power saksi? Sah. Ulang balik. Kalau saksi kata tak sah ulang balik, maknanya walaupun dia Tuan Qadi, kena ulang balik. Tengok kuasa besar yang dia ada. Kalau dia kata tak jelas, minta ulang balik boleh? Tuan Qadi tak boleh kata apalah bang. Dia tak ada kuasa lah. Sebab yang nak mengesahkan tu saksi. Tu saksi tak duduk jauh. Saksi kena duduk dekat-dekat. Saksi kena duduk dekat-dekat bang. Dia kena telinga tu, kena telinga macam kucing. Dengar kuat, jelas, tepat. Kalau tinggal berjenis berbulu ni tak boleh. Tu yang saksi kena duduk dekat. Tak boleh duduk jauh-jauh. Jadi kalau kita nak kahwin dengan anak kita, saksi tu pastikan duduk sebelah. Dia apit, dia akan jadi dia mengapit apa? Tuan Qadi tu. Penting bang. Itu baru saksi nikah tu. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita orang Islam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Dan janganlah kebencian kamu itu terhadap sesuatu kaum. Jangan kita benci satu kaum. Jangan kita benci suatu puak. Jangan kita benci satu juak, kumpulan, individu, apa namanya sekalipun, sehingga mendorong kamu tidak berlaku adil dengan mereka. Nah, siapa pun mereka bang, musuh dalam selimut ada kot, musuh luar selimut, musuh tradisi. Musuh tradisi dulu, kini dan selama-lamanya tu, itu musuh. Aku cari sampai lubang cacing tu. Haram, sampai haram tu. Haram aku tak pilih kau bang. Walaupun musuh yang namanya tradisi sekalipun, jangan sampai kita tidak berlaku adil. Itu je bang. Itu je. Jangan sampai tidak berlaku adil. Contoh suami isteri nak kahwin, punyalah I love you, you love me, I love you, I sayang you, you sayang I. I tak boleh tinggalkan you. You umpama gerhana bulan ni, macam-macam lah gerhana bulan. Bulan purnama, gerhana bulan pula. Macam-macam. Saya hidup jemaah agama tuan-tuan, bila menerima kes ni, dengar kes ni, nak bercerai tu, ya Rabbi, habis dilondenya suami isteri cerita, dia londe-londe habisnya. Cerita buruk je. Tak ada cerita yang baik untuk suami, tak ada cerita yang baik untuk isteri. Waktu nak kahwin tu, laut sanggup kurenangi lah. Bila nak bercerai tu, ya Rabbi, benda kecil je, sebab dah benci kan. Nak kata macam mana, benda dah benci bang. Benda dah benci ni tuan-tuan tahulah, keluar semua. Subah serana semua keluar. Jadi kita kena berlaku adil. Kita kena berlaku adil. Baik. Sebab dengan berlaku adil tadi terhadap musuh tadi, ingat tuan-tuan ya, dunia ini tuan-tuan, kita selalu nyatakan ibarat roda kan. Dunia ni ibarat roda. Allah Ta'ala menyatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari silih berganti, kata Allah, kami gilirkan kepada manusia ini. Saat dia menang, saat kalah, saat dia menang. Langit tidak selalu cerah. Kadang kita berada di bawah betul, satu ketika nanti Allah Ta'ala naikkan kita, berada di atas. Dulu kita pegawai biasa je, dah lama kerja jadi otai, pegawai otai. Ingat masa kita dulu bawah-bawah je. Dalam satu ketika kita dah lama kerja jadi otai, pegawai otai. Dulu pangkat biasa je kan, 41 kan, grade mula-mula pegawai contohnya kan. Lama-lama kerja, cacah ke susah kan. Jadi ingat saat kita senang, ingat saat kita susah nanti.
Saat kita susah, insya-Allah saat ketika nanti kita akan senang. Dan inilah kata Allah Ta'ala kehidupan manusia. Kita kena ingat sokmo, kena ingat sentiasa dalam hidup kita. Baik. Dengan berlaku adil itu kata Allah Ta'ala, wa aqrabu li taqwa, lebih hampir dengan sifat takwa. Nah, inilah yang kita nak cari dalam hidup kita. Bagaimana nak mencapai sifat takwa? Di antaranya ialah kita kena berlaku adil. Berlaku adil. Adil ni mudah kita nak faham. Seperti mana yang saya ingat tuan-tuan juga faham. Adil ini meletakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Wa huwa wada'u kulla syai'in fi mahalli wa huwa diddu zulma. Dan lawan kepada keadilan itu ialah kezaliman. Orang yang adil insya-Allah dia tidak buat kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman biasanya dia tidak adil. Sesuai pada tempatnya. Kopiah yang kita pakai murah macam mana sekalipun, tempat dia di kepala. Ada orang letakkan kaki. Itu tanya rambutan. Yang jenis itu orang tanya rambutan. Kasut macam mana mahal sekalipun. Tuan-tuan yang tahu kasut paling mahal berapa? 25,000. 20,000. Macam tak senyum je 20,000. Ada ke kasut 20,000? Ada kasut 25,000? Ada? Letak dekat mana bang? Kaki ke kat kepala? Kaki bang. Orang tak buat rantai. Orang tak buat kasut tu diletak hanya perhiasan semata-mata sebab mahal. Jadi kasut tempatnya standard dekat kaki. Dan masuk surau masjid pun diletakkan di keluar tu. Siapa berani masuk dalam? Siapa berani nak masukkan kasut kat dalam surau masjid? Kena bambu dia orang surau ni. Agak-agak lah pergi surau nak kasut sampai 25,000 apa barang. Tak dalam apa? Tak dalam kereta lah. Jadi tuan-tuan macam mana mahal sekalipun, tempatnya adalah di kaki. Baik. Dalam ayat ini tuan-tuan, dalam ayat ini ada 3 bentuk penjelasan Allah Ta'ala kepada kita orang beriman. Ada 3 bentuk penjelasan kita kepada orang beriman. Yang pertama, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan mengenai dengan hubungan kita sesama kita ni. Hubungan kita bersama dengan masyarakat. Hubungan kita dengan individu yang lain. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan saat kita bersama dengan mereka ini, sesama kita ini, pastikan tuan-tuan kita bersikap adil. Bersikap adil di dalam ucapan dan juga perbuatan. Adil dengan ucapan dan juga adil dengan perbuatan. Melakukan keadilan ini semata-mata demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, dalam hidup masyarakat begitulah. Dalam kita berkeluarga begitulah. Dalam kita berkawan begitulah. Kita kena meletakkan yang namanya keadilan dalam hidup kita. Jangan kita ada yang kita sebut tadilah. Jangan sampai kita tidak berlaku adil. Kita ada anak, kan? Adil. Walaupun anak tu pandai, handsome, pandai, cantik, keterampilan, kita bagi lebih, dia cukup-cukup, cuma pandai kan? Sian adik-adik yang kat bawah, kadang yang tak pandai tu kan, nyanya dia bang. Saat kita contoh nak bagi hibah ni pemberian ibu ayah kepada anak-anak, pastikan adil. Adil ni tak semestinya sama rata ya. Adil ini sesuai pada keadaan itu. Abangnya dah ada PhD, kerja bagus, adiknya tak kerja bagus, takkan nak bagi sama kan? Beritahu kat abang sulung, you kerja bagus, gaji you besar, adik tu kesian, SRP je. Takkan nak bagi 5,000 sama dengan 5,000 adik. Nampak tak? Bagi-bagi mengikut kesesuaian pada tempatnya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita mengenai dengan orang beriman ini supaya saat kita diminta menjadi saksi, pastikan mengikut ketentuan yang benar. Saksi jangan dibuat-buat seperti mana kita sebut tadi, sehingga kan kita mendiskriminasikan kepada orang lain. Dalam Islam, kalau kita merujuk dalam kitab-kitab fiqh, syarat nak menjadi saksi ini sangat ketat sebenarnya. Saksi apa tuan-tuan? Contoh, saksi melihat perzinaan misalnya kan, kena ada 4 orang saksi.
Saksi melihat orang mencuri misalnya, kena ada saksi. Qadhaf misalnya, minum toddy misalnya. Ini semua tuan-tuan perlu kepada saksi, dan saksi ini kena jujur dan berintegriti. Tak boleh kita tangkap muat je untuk nak menetapkan, untuk nak menjatuhkan suatu hukum tadi berdasarkan saksi tadi. Jadi dalam kitab fiqh yang pertama sekali ialah Islam. Pastikan saksi itu Islam. Jadi orang bukan Islam tak boleh menjadi saksi. Ada dulu satu kes, dia ambil orang bukan Islam jadi saksi, tak jadi tuan-tuan. Walaupun dia jujur sekalipun, walaupun dia berintegriti sekalipun, tapi disebabkan dia bukan Islam. Ni saya sebut ni bagi sabit kesalahan hukum syariah lah, Islam. Yang keduanya mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf ni dia boleh membedakan antara baik dan buruk. Tak semestinya baligh. Mukallaf ni bukan baligh ya. Baligh lain, baligh sampai baligh lah. Kalau laki-laki berumur pada urufnya berapa tuan-tuan? Laki-laki pada urufnya di Malaysia berapa tahun umur? Sekitar berapa? 14, 15. Ada anak 14, 15, kita kena semak-semak dia sikit. Semak-semak dia. Bang, dah mimpi ke belum? Tanya anak tu, bang dah mimpi ke belum? Belum, okey, fine. Bang dah mimpi? Dah ya. Oh, mimpi apa? Mimpi apa? Naik kuda. Naik kuda tak jadi, naik pokok. Mesti mimpi naik pokok. Panjat lah, dia memanjat. Dia manjat dan juga dia memetik buah. Itu besok pagi kena cek kat kain dia tu. Dah sampai balik, tujuannya apa tuan-tuan? Sebab dia dah ditaklifkan tanggungjawab agama dah. Semayang kena 5 waktu, puasa kena habis 30 hari, 29 sampai 30. Yang tu ayah kena semak-semak. Sebab dah tanggungjawab dia dah pikul tanggungjawab agama itu. Sebab balik. Jangan sampai buat dek je. Umur 18 masih lagi tak semayang misalnya, masih lagi tak puasa misal contohlah tuan-tuan. Ini semua kita kena ingatkan kepada anak-anak. Yang wanita berapa kanak-kanak lelaki perempuan? Pada urufnya, saya sebut ni pada uruf. Dia setahun awal daripada lelaki-lelaki. Setahun awal daripada lelaki-lelaki. Kita jangan bedakan kita dengan negara lain. Negara lain tuan-tuan pun tahulah, mereka mungkin lebih awal balighnya daripada kita. Ini pada uruf. Ini pada uruf. Jika ada awal daripada itu, silakan, tak jadi masalah. Yang penting mimpi panjat pokok. Dan yang kedua, yang ketiganya berdekah. Berdekah, bukan hamba lah. Dan yang keempatnya bermaruah. Bermaruah ini tuan-tuan nak kena jaga. Di hidup kita pun kita kena jaga maruah kita kan. Jangan sampai diri kita ini hilang maruah. Jangan sampai tak ada maruah dalam hidup kita. Saat kita berada dekat luar, hati-hati kehidupan kita ni. Sebab kita orang Islam, kena jaga kita punya peradaban. Nak jadi tok imam pun, kalau dia jais nak jadi tok imam ni, dia tak merokok. Dia tidak merokok. Kalau dia imam merokok ni, dia tak ada integriti lah dalam hidup dia. Kalau dia nak isap juga, isaplah yang jenis dalam bilik punya. Jadi asap dia tak kat bawah je. Jangan asap dia, orang nampak. Kalau dia merokok jugalah, nak kita macam mana kan. Kalau dia isap juga, beritahu kat dia, jangan kau duk tayang isap rokok. Kau tiup kat atas tu. Kau kena tiup dekat bawah. Jadinya orang tak nampak lah. Jangan sampai dia tidak bermaruah saat dia menjadi imam. Contoh tuan-tuan. Dan juga adil. Saksi ni kena adil. Saksi ni kena adil. Adil di sini kata ulama tidak melakukan dosa besar. Dan juga tidak melazimi melakukan dosa-dosa kecil. Allahu Akbar. Mana nak carilah macam ni punya syarat. Tapi itulah ketetapan agama kita. Nak menetapkan satu hukum tadi oleh saksi bukan semudah itu. Syarat dia sangat ketat. Sangat ketat. Dan juga tidak ada tomahan di atas dirinya. Tak ada orang tomah. Kalau ada orang tomah, ini tak betul, ini pecah amanah, ini. Yang ni bang tak boleh jadi saksi bang. I'm very sorry. Islam tolak mentah-mentah saksi ni. Kalau ada tomahan, ini seumpama itu. Dan juga tidak menjadi musuh kepada orang yang didakwa.
Siapa pun kan. Kita sebaik ini pun kalau panggil musuh, confirm memang tak betul punya lah. Betul lah. Kita sebaik ini pun baik, kita ni orang baik, orang surau ni orang baik lah. Pun kalau panggil musuh, baik tak? Tak baik juga. Nak kata macam ni musuh. Jadi saksi ini pastikan orang yang dituduh jangan panggil musuh dia. Confirm dia akan sabit kesalahan itu. Baik. 2, 3 tuan-tuan. Yang ketiga iaitu bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita orang beriman supaya tidak melakukan kejahatan terhadap orang yang kamu benci, sehingga mendorong kamu tidak berlaku adil. Jadi tuan-tuan, siapapun mereka, pastikan kita kena meletakkan keadilan. Kalau hak dia, hak dia. Kalau hak dia dapat, hak dia lah dapat, walaupun musuh. Kalau perlu kita bagi keadilan pada diri dia, perlu bagi keadilan pada diri dia. Saya nak buat satu contoh tuan-tuan. Klimaks dalam pemusuhan. Klimaks pemusuhan dalam Islam zaman Rasulullah. Ini terlalu klimaks, sehingga tak ada klimaks selain daripada klimaks inilah, pemusuhan ini. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, Nabi pernah duduk dekat Madinah. Nabi pernah duduk di Mekah. Nabi duduk kat Mekah, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, 40 tahun kan? 13 tahun. Saat Nabi berada dekat Mekah tuan-tuan, 13 tahun, apa yang orang kafir buat terhadap Nabi? Ada dia kasih can? Dia tak kasih can bang. Diseksa, dibunuh, dipukul, diboykot, macam-macam lah. Sebab orang Islam pada ketika itu hanya mengiklankan keislamannya, lalu dia belasah cukup-cukup. Selama 13 tahun. Bang, selama 13 tahun bang, kita diboykot tempat sendiri pun. Alim Budiman ni saya ingat kita pindah. Kalau kena boykot, ini kena boykot 13 tahun. Lalu Nabi berhijrah dekat Madinah. Nabi duduk Madinah 10 tahun. 10 tahun campur 13, 23 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Betul kan? Nabi wafat umur 63 plus 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Baik, tahun kedua tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala mengizinkan orang Islam untuk keluar berperang. For the first time. Pertama kali Allah Ta'ala mengizinkan orang Islam keluar berperang. Buat pertama kali. Ini tahun yang kedua, bulan Ramadan, 17 Ramadan, perang Badar, Badar Al-Kubra. Saat bertempur tuan-tuan, kita melihat pengemburan berlaku di antara musuh tradisi ni. Maksud Islam dengan musuh tradisi dia. Musuh tradisi. Musuh tradisi. 313 jumlah umat Islam dan tentera musuh seramai 1,000 orang. 1:3. Itu kekuatan umat Islam tuan-tuan. Lawan tetap lawan. Ini kalilah. Ingat kelima tu. Pilihan raya lama yang lama punya. Pilihan raya yang lama tu. Lawan tetap lawan. Ini kalilah. Lawan dalam Islam. Memang kena lawan. Berpatah balik dalam peperangan, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar lari daripada peperangan. Jadi umat Islam berperang, Allah Ta'ala menganugerahkan satu pangkat yang namanya syahid. Yang ni bang, syahid ni dia punya kategori bang, bukan kategori biasa lah bang. Kategori dia, kalau dia syahid, direct terus duduk bersama dengan para anbiya dan para rasul. Allah Allah. Cukup istimewa mereka yang syahid dalam peperangan ataupun mereka yang syahid dalam nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cukup istimewa. Itu yang nak patah balik, itu namanya besar-besar. Itu yang katakan lawan tetap lawan tu. Lawan tetap lawan. Dan akhirnya tuan-tuan, tentera musuh yang seramai 1,000 orang tadi, 70 orang di kalangan mereka ditawan. Untuk pertama kalinya umat Islam menawan tentera musuh bang. Buat pertama kali. Mereka inilah tuan-tuan yang pernah tadi. Yang pernah bunuh sahabat, yang pernah membunuh mak ayah sahabat, menyeksa, boykot itu ini, 70 Jahanam namanya.
Tuan-tuan tengok cerita Enam Jahanam. Enam Jahanam. Tengok ke tak tengok Alam Budiman ni? Enam Jahanam, P.Ramlee kan ada isteri, dia berniaga kan, dia saudagar dekat satu kampung tu kan. Lepas tu P.Ramlee keluar berniaga kan, tinggalkan isteri dia, datang Enam Jahanam yang diketuai oleh Buragas ni, yang mata tulang tu, masuk kampung orang, dirogolnya isteri P.Ramlee. Siapa tak marah bang? Siapa tak marah? Padahal lah P.Ramlee bunuh dia semua bang. Macam padahal lah, tapi dalam Islam tak boleh balas dendam itu kan, betul kan? Walaupun marah sekalipun boleh balas dendam ke? Oh tak boleh bang, tak boleh, dia ada undang-undang. Islam ada undang-undang. Bukan setakat rogol, dia bunuh pula kawan tu. Hei bang, siapa tak menyinga? Bang, siapa tak menyinga cantik pula tu? Menyinga bang. P.Ramlee cari sampai lubang cacing lah bang. Sampai habis cerita lah, mati Enam Jahanam semua. Betul-betul bagi betul. Ini 70 Jahanam. Sahabat pun dah bisik-bisik dah. Itu je keputusan yang layak bagi 70 Jahanam ini. Betul bang? Kalau saya pun ayah saya dibunuh. Bang, depan mata saya mak ayah saya dibunuh oleh si fulan ni, aku jumpa kau siap. Tak aku apa ni, bunuh kau, aku jumpa tengah jalan, aku langgar kau. Sampai begitulah, geram tangan. Jadi tuan-tuan, habis sahabat berfikiran begitu, Nabi sebut dalam sebuah hadis, maksudnya tentera musuh ni tak boleh diapa-apakan. Allahu Akbar. Seolah-olah jika kamu mengapa-apakan mereka, kamu mengapa-apakan aku, kata Rasulullah. Maknanya dalam Islam sangat menghormati yang namanya tawanan perang. Walaupun mereka itu musuh tradisi sekalipun, keadilan tetap diberi kepada mereka. Yang lawan waktu perang, betul. Tapi dah ditangkap, jadi tawanan perang. Tak boleh kita jadikan macam peperangan. Tak adil kita orang Islam. Dia tidak bersenjata lalu kita seksa dan sebagainya. Kita makan satu hari 8 kali, dia makan satu hari, mana boleh 2 bang, 8 juga. Kita makan nasi mandi, dia pun makan nasi mandi. Kita makan roti telur. Tak boleh makan nasi bubur bang. Kita makan 8 kali, dia makan 3 kali. Oh, tak adil nama itu. Tidak ada kemanusiaan kita dengan orang lain. Allah, itu Islam tuan-tuan. Baru ni saya dengar radio tuan-tuan, dalam radio IKIM. Bagaimana tawanan perang daripada Ukraine dan juga Rusia. Tawanan perang di antara kedua negara ini. Apa mereka buat terhadap tawanan perang ini? Dia nak maklumat, tuan-tuan pun tahulah. Dalam ketenteraan ini, kalau ditawan, nak maklumat dia tak bagi, dia seksa cukup-cukup lah bang. Dia gantung kaki ke atas tu. Gantung ukir lagi. Gantung kaki ke atas, kepala kat bawah. Dia ambil terukuk, dia cucuk kat badan. Dia cucuk pula. Dia cucuk kat badan bang. Menggelitik lah, kena potong habis. Kita kena potong rokok kita sendiri pun dah terbang kita bang. Dia cucuknya. Nakkan jawapan daripada tentera Ukraine dan juga Rusia. Antara keduanya ditawan lah. Tak bagi juga, dipotong ujung jari ni. Bang. Nak maklumat juga, itu seksaan kepada namanya tawanan perang. Dalam Islam tak boleh melakukan kezaliman kepada mereka ini. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi, inilah klimaks permusuhan zaman Rasulullah. Dan apabila umat Islam berkuasa pada saat itu, umat Islam beri balik kebebasan kepada mereka ini. Tak mereka buat saat Nabi berada dekat Mekah selama 13 tahun bang. Tak bagi can, dia bunuh dan diseksa. Baik. Seperti mana yang kita maklum tuan-tuan, Nabi duduk dekat Madinah selama 10 tahun dan Nabi dapat mendirikan 3 asas yang paling hebat dalam dunia hari ini. Sejarahnya. Yang pertama, Nabi dapat mendirikan namanya masjid. Yang kedua, Nabi dapat mempersaudarakan daripada golongan Aus dan Khazraj.
Dan yang ketiganya, Nabi dapat membina negara Islam Madinah. Bang, nak bina negara Islam ni senang ke susah bang? Susah. Nak bina negara Islam ni kena ada undang-undang yang begitu kukuh. Tak boleh undang-undang koboi. Tak boleh undang-undang macam undang-undang hak Cepral. Tak boleh. Masuk je tembak, ambil hati orang. Tak boleh bang. Undang-undang dalam negara Madinah begitu ketat. Dan Nabi bina tuan-tuan undang-undang yang namanya dustur di kalangan orang bukan Islam dan orang Islam, yang dibina bersama. Termeterangnya perjanjian di antara orang Islam dan bukan Islam. Sama-sama memajukan ekonomi, sama-sama mempertahankan negara, sama. Lampu hijau sama-sama jalan, lampu merah sama-sama berhenti. Orang Islam langgar lampu merah, kena zaman. Sama undang-undang dia. Dan selepas daripada itu, kami dapat membina satu undang-undang yang namanya undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam ini hanya tertakluk kepada umat Islam. Mencuri, sabit, potong tangan. Berzina, sabit, yang kahwin, rejam, yang bujang, sebat 100 rotan. Menuduh orang lain berzina, qadhaf, 80 rotan. Disabit. Minum todi 40 atau 80 sebatan, sabit. Nah, ini tuan-tuan, yang Nabi bina undang-undang ini dalam negara Madinah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi. Menceritakan tentang bagaimana kehebatan pemerintahan Rasulullah di Madinah. Bagaimana kehebatan, ketinggian pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kita lihat apa yang disebut dalam hadis ini. Hebatnya pemerintahan Rasulullah ini. Iaitu di antaranya kehebatan Rasulullah yang dia bina menurut apa yang disebut oleh Al-Alamah Dr. Abu Khalil Al-Shawqi, seorang muarrikh di Syria, dalam kitabnya Al-Hadara Al-Arabiyah Al-Islamiyah, ketamadunan Arab Islam. Hebatnya pemerintahan Rasulullah, tuan-tuan, Rasulullah meletakkan satu ketetapan kepada seluruh penduduk di Madinah, iaitu al-musawatu bainan nas fi tijahil qanun, iaitu kesamarataan di antara manusia dari sudut undang-undang. Ini tuan-tuan kehebatan dan ketinggian pemerintahan Rasulullah. Siapa pun mereka, walaupun mereka itu datang daripada Merak Kayangan, ataupun mereka yang datang daripada Gagak di Rimba sekalipun, jika sabit kesalahan, hukumannya adalah sim-sim. Walaupun datang daripada golongan yang dimuliakan, golongan yang termulia, ataupun golongan yang namanya bangsawan sekalipun, kayangan sekalipun, hukumannya adalah sim-sim. Hebat tak? Hebat. Walaupun siapa mereka itu. Dalam hadis ini menceritakan seorang wanita daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ini di antara golongan bangsawan, golongan kayangan ataupun merak kayangan lah. Merak kayangan. Dan mereka ini dah dapati mencuri. Seorang wanita daripada golongan kayangan ini mencuri bang. Sabit. Dalam Islam hukum secara qat'i. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, ada dua hukum. Satu hukum qat'i dalalah, dan satu lagi zanni dalalah. Qat'i dalalah ini hukuman yang sabit, tak boleh tukar-tukar. Itu. Tak boleh tukar-tukar. Tukar-tukar. Yang keduanya, hukuman yang satu ketetapan qat'i zanni. Hukuman yang boleh diijtihadkan daripada sudut makna yang lain oleh para ulama. Yang saya sebut sini ialah hukum secara qat'i dalalah ini. Jadi sabit kesalahan, mencuri, hukumnya potong tangan bang. Bukan potong kaki. Potong kaki tu kucing manis. Potong tangan, kerat tangan ke, tetak tangan ke. Potong ni. Tak boleh potong sini, tak boleh potong sini. Tak boleh potong kot ni, tak boleh potong kot ni, tak boleh potong kot ni.
You tak boleh pandai-pandai nak potong, ikut dan dia, tak boleh. Dia ada ketetapan dia. Kerat tangan namanya, potong tangan lah sini, pergelangan ini. Dipotong ataupun ditetak, ikutlah namanya. Nampak macam ngeri kan? Jangan mencuri. Jangan menyamun. Jangan mencuri, jangan menyamun. Kalau kau menyamun, kau mencuri, sabit kesalahan dalam hukum Islam, kena kerat. Allah Akbar, inilah ketetapan lah bang. Kita tak boleh kata, ish macam ngeri lah, macam tak adil lah. Boleh tak kita tukar daripada hukum potong tangan ini kepada hukum yang penjara? Oh, no. Ini bukan hukuman kita. Logik kita, ini hukuman Allah Ta'ala. Macam semayang. Subuh 2 rakaat, rajin macam mana sekalipun, 2 je. Rajin Ustaz nak buat 4 boleh, subuh. Itu yang sesat namanya. 2 je. Nampak? Jadi tuan-tuan, golongan ini, dia sabit kesalahan mencuri, lalu hukumannya potong tangan. Nampak? Golongan kayangan. Lalu mereka ini tuan-tuan, kalau dia direct jumpa Nabi, dah tentu Nabi laksanakan hukuman ini. Lalu golongan ni pandai tuan-tuan, dia jumpa somebody. Somebody jumpa. Dia jumpa somebody. Seolah-olah jumpa somebody ni oleh kau timah. Kau timah. Berbarang. Ini kabilah bangsawan ni. Kau tengok. Siapa dijumpa yang somebody ni tuan-tuan? Somebody ni somebody. Somebody ni lain. Somebody. Somebody ni tuan-tuan, siapa dijumpa? Usama bin Zaid bin Harisah. Bukan orang biasa bang. Dia jumpa ni bukan orang biasa. Siapa Usama bin Zaid bin Harisah? Cucu angkat Rasulullah. Cucu angkat ini tuan-tuan, Nabi sangat sayang kepada cucu ini. Setanding dengan Hasan dan Husin. Dia punya kedudukan tu. Tengoklah bapaknya siapa. Usama bin Zaid bin Harisah. Bapaknya Zaid bin Harisah bang. Zaid bin Harisah ni anak angkat Rasulullah, dan Nabi sangat sayang kepada pemuda ini ataupun Zaid bin Harisah ini. Sehingga Allah Ta'ala merakamkan kisahnya di dalam Al-Quran dalam suratul Ahzab. Panjang cerita dia. Dia ada isteri, dan isteri dia bangsawan. Jadi tuan-tuan, dia jumpa Usama. Dia jumpa perantara di antara hukum ini. Seolah-olah apabila jumpa cucu lah bang. Cucu jumpa kita pun, kalau kita ada cucu, lemah longlai ke tak lemah longlai? Kalau cucu nak askim malam ni, tok ayah kena beli askim pun. Cucu nak tu, cucu. Atuk sanggup, malam buta pun atuk sanggup keluar. Cucu tu bang, bukan orang lain bang ya. Itu yang pandai abang-abang ni, disuruh cucu pergi. Cucu pergi minta kat atuk, confirm dapat punya. Memang confirm dapat. Memang confirm, datuk tak pernah tolak permintaan cucu dia. Jadi tuan-tuan, dia pun jumpa Rasulullah. Dia menceritakan hal tersebut. Apa yang berlaku? Berubah muka Nabi. Lalu Nabi berkata kepada Usama, apakah kamu ingin meminta pertolongan dalam hukuman had ataupun dalam hukuman hudud yang ditetapkan oleh Allah? Kau nak ubah ke? Itu yang disebut tadi tuan-tuan. Hukuman daripada Allah ni, siapa pun dia tak dibenarkan untuk ubah. Nabi tak berani nak ubah hukum Allah. Jadi kita begitu juga. Kita ni sebagai pemimpin rumah tangga misalnya, dalam ketetapan hukum kepada yang namanya amanah kita, kena jelas. Anak misalnya bangun pagi semayang. Jangan mak dia kata lah, sian lah perantara. Kesian lah bang. Tak apalah, kata ustaz boleh qada katanya. Kata ustaz boleh qada, kesian dia tidur tengah-tengah mulut dia. Janganlah bang, bangun kamu. Abang suruh pergi surau pula. Nyanyi budak tu bang, penat. Tak apalah, tak pergi surau, yang penting bangun solat. Jangan kita tangkap kesian. Bangun solat. Puasa begitu juga. Bangun sahur. Sebab besok nak puasa. Tak ada kompromi hukum Allah Ta'ala ini tuan-tuan. Itu kita sebagai kepimpinan dalam rumah tangga kena
jelas dalam hukuman Allah Ta'ala ini. Jangan mendesaklah, kena adalah di kemah dia dan sebagainya tuan-tuan. Isteri yang tak bertudung, suami yang tak semayang. Ini semua tuan-tuan nak kena jaga-jaga, kena berhati-hati dalam pelaksanaan nak menetapkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu di hujung hadis ini tuan-tuan, Nabi sebut kepada Usama ini, Nabi kata, "Lau anna Fatimata binti Muhammad suriqat laqata'ta yadaha," kata Nabi. Allahu Akbar. Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong juga tangannya. Nah, anak sendiri pun bang, kadang-kadang kita pun tak sanggup nak titik pun. Sayang anak, betul anak kita sayang. Tapi kalau dia salah, kita kena ada hukuman yang tertentu kepada dia. No kesian-kesian, nak kata macam mana? Kalau itulah hukumannya, kita kena tegas dalam nak meletakkan hukuman ini kepada mereka. Nah, bang, Nabi SAW dapat melaksanakan hukuman yang tertinggi dalam pentadbiran negara tu. Hukuman itu yang disebut sebagai al-musawah bainan nas fi tijahul qanun. Manusia ini sama rata di sudut hukuman. Salah tetap kena. Baik. Cuba kita melihat tentang dalam satu hadis Bukhari yang lain, bagaimana adil Nabi dalam kehidupan rumah tangga Nabi. Nah, satu tajuk yang menarik malam ini untuk kita bincang. Itu adil Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Tuan-tuan, dalam hadis Bukhari ini diceritakan suatu ketika Nabi sedang berada di rumah isterinya. Nabi ada memiliki isteri-isteri. Dan pada hari itu Nabi berada di rumah isterinya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Ten, orang kahwin lebih ni dia kena bagi ten isteri-isteri dia, betul Betul ke tak betul? Betul. Jangan lebih-lebih sana sebulan, yang ini 5 hari. Tentang isteri tua 5 hari. Yang isteri muda kalau tak sebulan. Tak adil tu namanya. Dalam Islam kita nak kahwin lebih boleh kan? 2, 3, 4, ujung dia adil. Kalau tak adil bang, jangan kau mimpi walaupun 2 lah bang. Kalau rasa macam tidak boleh berlaku adil, jangan mimpi untuk kahwin lebih. Jadi tuan-tuan, saat Nabi berada di rumah isterinya, Ummu Salamah meriwayatkan hadis ini. Ummu Salamah ni tuan-tuan, isteri Nabi yang sentiasa melihat dalam border rumah tangga Nabi. Itu yang banyak riwayat pasal keluarga ini yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ataupun Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, Ummu Salamah dia menceritakan tentang bagaimana Zainab Zainab bin Jahash ini isteri Nabi juga. Dia mengirim satu mangkuk makanan kepada pembantu dia untuk diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ataupun kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita sedang berada di posisi itu, kita sedang berada di rumah isteri muda, tiba-tiba isteri yang pertama hantar makanan. Kita sebagai laki-laki ni, apa tindakan kita bang? Ke tak kisah? Orang laki-laki tak kisah. Tak kisahlah orang bawa makanan kan? Yang bawa tu pula isteri pertama bawa makanan, apa hal? Tambah pula yang dia bawa tu nasi dagang. Lagilah aku suka kalau dia bawa nasi dagang. Laki-laki tak kisah, no sweat. Oh hal. Kita pergi laluan. Perempuan jealous tak? Tanya dulu, jealous ke bukan? Jeling dia. Mana jeling tu je? Jealous. Kita pergi laluan azan insya' kita sambung sikit lagi.
Kita sambung sikit lagi. Jadi Ummu Salamah ataupun Zainab mengirimkan sebuah mangkuk makanan tadilah hantar kat rumah Nabi. Dan pada situasi itu saya kira bagi kaum ibu mungkin jealous kot. Mungkin jealous dalam pemberian makanan tadi yang dihantar daripada isteri pertama ke isteri muda. Mungkin ada sedikit cemburu kot. Dan hal ini berlaku tuan-tuan. Memang cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan apa yang dilihat.
lalu dia melemparkan makanan yang dibawa oleh pembantu Ummu Salamah ataupun Zainab, Jahash, dilemparkan makanan tersebut. Bayangkan tuan-tuan, makanan yang dibawa, yang diberikan oleh Zainab bin Jahash ini, Aisyah radhiyallahu anha tak terima, dibuangnya sebab cemburu. Dan pada saat itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah berada dalam posisi itu, apa tuan-tuan nak buat? Yang mana kita perlu berlaku adil ini. Tuan-tuan nak marah ke isteri muda? Kalau tuan-tuan marah isteri muda, saya ingat jalan tak bijak lah. Cara tak bijak. Nak marah pula isteri yang nombor satu, isteri sulung. Nak marah isteri sulung ni, ialah isteri sulung ni banyak bantu kita. Senang susah mungkin dia banyak membantu. Apakah tindakan kita yang perlu kita adili dalam dua keadaan yang agak gawat ni tuan-tuan? Agak-agak apa? Marah tak boleh. Kan? Marah tak adil lah maknanya. Kita akan menyebelahi sebelah pihak. Nabi apa buat tuan-tuan? Setelah mangkuk itu dilemparkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, muka Nabi pun senyum. Oh, boleh buat ke? Senyum dalam duka dalam senyum ke begitulah. Nabi senyum je. Bukan setakat Nabi senyum, malah Nabi kutip pula mangkuk yang pecah tu. Ada berani. Siapa nak kahwin dua, kena berani yang ni. Kalau kau bergaduh antara dua isteri ni, kau kena senyum je. Sabar. Hari tu. Kau jangan belah bagi antara dua orang ni. Senyum Nabi bang. Nabi kutip makanan yang pecah tadi. Nabi kutip, Nabi basuh. Kalau saya pun tak kutip lah. Mungkin isteri muda kena marah. You yang pecahkan, you kena basuh. Itu adil. Adil. Sebenarnya itu tidak adil. Nabi kutip, Nabi senyum. Lalu Nabi menggantikan dengan mangkuk yang baru. Masya Allah. Ada berani? Insya Allah. Nabi ganti mangkuk yang baru. Bayangkan Zainab bin Jahash saat dia menerima mangkuk yang kosong, walaupun menerima mangkuk yang kosong tak dibalas contohnya, akan tetapi Zainab bin Jahash menerima mangkuk yang baru. Bagilah mangkuk yang 100 tu. Barulah isteri yang nombor 1 rasa, baiknya lah isteri muda you kan. Saya bagi mangkuk RM5, dia bagi mangkuk yang RM100 boleh dibalas. Walaupun tak ada makanan, disertakan dengan makanan. Jadi itulah tuan-tuan yang perlu kita adili dalam kehidupan kita saat kita berumah tangga. Baik. Satu lagi tuan-tuan. Adil Nabi dengan para sahabat. Adil Nabi dengan para sahabat. Begitu juga kita dengan kawan-kawan kita perlu berlaku adil. Nabi tuan-tuan satu ketika dalam kitab Dahik Al-Makhtum. Kitab ini ditulis oleh tokoh ulama India. Oleh Kandalawi. Dia menulis satu cerita tuan-tuan. Mengenai dengan bagaimana saat Nabi para sahabat sedang menyusun saf untuk pergi berperang dalam peperangan Badar. Susun macam sembahyang tu lah. Lalu Nabi melewati para sahabat ini, melihat kedudukan saf. Lalu tuan-tuan, Nabi mendapati seorang sahabat yang bernama Sawad Al-Ghaziyah yang terkeluar daripada kedudukan saf itu. Terkeluar. Apa yang terkeluar? Perut dia je, ke depan sikit. Perut dia bukan saf belakang tu. Perut dia agak ke depan sikit. Apa Nabi buat kepada Sawad Al-Ghaziyah? Nabi ambil anak panah, lalu Nabi meletakkan di atas perut Sawad Al-Ghaziyah. Letak je bang. Letak je. Bukan cocok, letak je. Saat dia letak saja di perut Sawad Al-Ghaziyah, Sawad bin Ghaziyah kata, ini tidak adil. Oh, dia nak keadilan. Dia kata, kenapa Nabi yang mulia yang diutuskan oleh Allah bersifat begitu kepada dia? Orang lain tak kena cocok pun, kenapa dia cocok? Nabi dengar saja, Nabi tekan lagi. Bukan kuat pun, tekan adik-adik. Supaya dibalas apa yang Nabi buat kepada sahabat ini. Lalu dia minta untuk dibalasi. Lalu Nabi kata, silakan. Bang, ini bang. Jadi kalau kita dah rasa macam tersilap, rasa macam tak tersilap tapi silap, benda kecil-kecil je, jangan kita, benda kecil je lah bro, takkan nak ambil hati pun. Benda kecil lah.
Relax lah. Bang, jangan relax bang, hati orang boleh kita tahu. Kadang-kadang terasa kawan-kawan ni, kadang terasa lebih daripada kawan-kawan lain tau. Betul eh? Jadi pada saat itu bang, kita kena berjiwa besar dan berlapang dada. Okeylah. Aku minta maaf lah, kata macam mana. Walaupun kecil kan, aku minta maaf. Tapi kalau kau nak balas, kau balas lah. Kalau dia nak balas, silakan. Kita kena open pemikiran kita tentang perkara itu. Ini adilnya Nabi dengan kawan-kawan bang. Jangan kita anggap dalam apa tu tak ada apa, tak kisahlah. Benda kecil je lah. Janganlah ambil hati lah. Kita kena berlapang dan berjiwa besar. Dan saat itu Syawat buat apa tuan-tuan? Syawat tak balas, tak tergamak dia nak balas. Lalu dipeluk Rasulullah, lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, inilah saksi kat dunia, nanti insya-Allah aku akan bertemu kamu di akhirat kelak dalam keadaan pelukan ini menjadi saksi. Jadi dia pun pergi perang Badar, lalu syahid dalam peperangan Badar. Dan saksinya dah terbukti. Nampak? Ini tuan-tuan bagaimana adilnya Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Tuan-tuan, kepimpinan boleh teladan ini tuan-tuan. Apabila Nabi adil, kita melihat bagaimana kepimpinan selepas daripada itu juga adil. Sayyidina Umar adil, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Keseluruhan Khulafa' Ar-Rasyidin itu melakukan keadilan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya nak bawa satu cerita last lagi. Nak tutup ni. Semua adil belaka ni. Saya nak bawa satu cerita Sayyidina Ali ni. Saya nak tutup ni. Satu ketika tuan-tuan, dalam satu hadis Darimi. Dalam satu hadis riwayat Darimi ini, bagaimana adilnya Sayyidina Ali dan adilnya ketua hakim negara pada saat itu. Satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Ali dia melewati satu pasar. Jalan pergi pasar. Lalu Sayyidina Ali mendapati ada seorang Yahudi sedang menjual baju besi. Dan baju besi itu pula, Sayyidina Ali tengok itu baju dia. Dia tengok baju itu, ada chop lagi bagai. Dan baju besi itu memang kepunyaan Sayyidina Ali. Nabi cam lah barang dia. Macam kasut kita hilang pergi pas malam. Macam kasut aku je hilang semalam dekat Alam Budiman. Tiba pasal malam ada jual kasut kita. Kita kenal kasut kita. Lalu Nabi atau Sayyidina Ali inginkan barang yang hilang tadi dikembalikan. Lalu kata dia no. Memang no lah. Dia kata, kalau nak boleh, I see you in court. Oh, Jawa dia kata. Wah, tak padan kata. Awak berniaga tepi jalan, nak pergi court pula. Minta diadili. Dia kata minta diadili. Jumpa hakim. Kalau hakim kata barang tu barang Khulafa' Ar-Rasyidin, serah. Kalau bukan, no. Diminta diadili. Sayyidina Ali kata, okey. Jumpalah tuan-tuan di antara keduanya di mahkamah yang diadili dengan seorang ketua hakim yang sangat bijaksana dan bijaksini. Namanya Shuraih Al-Qadhi. Seorang hakim yang sangat adil. Sangat adil. Lalu ketika itu Sayyidina Ali menceritakan tentang bagaimana baju besi dia dijumpa dekat pasar, lalu dia nak baju dia balik. Apa jawab Qadhi Shuraih Al-Qadhi? Walaupun dia minta itu Khulafa' Ar-Rasyidin, khalifah bang, khalifah minta. Kita pun mungkin malu alah kan. Kalau kita pun dia minta tu khalifah, ambil lah. Buat apa cerita panjang. Bagi je lah. Selesai cerita. Lepas tu naik pangkat lah. Udah. Kata Syekh Al-Qadhi, boleh Khulafa' Ar-Rasyidin, Amirul Mukminin. Tapi kena ada bukti. Kata Nabi SAW, dia kata, Al-bayyinatu alal mudda'a. Orang yang nak mendakwa ni, siapa pun yang nak mendakwa, kena bawa bukti. Tuan-tuan nak dakwa saya, kena ada bukti. Saya nak dakwa tuan-tuan, kena ada bukti. Kalau main dakwa tanpa bukti, sedap lah. Semua salah orang sini. Kena ada bukti. Lalu kata Sayyidina Ali, saya ada bukti. Saya ada bukti. Lalu Sayyidina Ali bawa bukti ni siapa tuan-tuan? Sayyidina Hasan. Siapa Sayyidina Hasan? Anak Sayyidina Ali. Confirm. Very confirm. Apabila anak dia tengok baju tu, baju ayah katanya. Betul ni baju ayah. Dia kata betul ini baju ayah. Ada cop mohor lagi tu. Lalu apa jawab hakim? Conflict of interest.
Bang, mana boleh nak panggil saksi anak bang? Confirm anak kata memang yes lah baju dia. Kita panggil isteri kita sebagai bukti. Dah tentu isteri kata sokong kita punya. Kat mahkamah pula tu. Adilnya syurah al-qadi kata no. Anak tak boleh jadi saksi. Sebab konflik of interest. Akhirnya mahkamah putuskan hak baju besi tadi dimiliki oleh orang Yahudi bang. Orang Yahudi. Lalu saat Sayyidina Ali nak keluar. Syurah orang Yahudi tadi angkat tangan. Lalu mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang terpajak badak. Orang meramai tu terpajak badak. Tengok mengucap 2 kalimah syahadat dan. Bila ditanya sebab apa mengucap 2 kalimah syahadat, sebab apa Islam? Dia kata dia melihat sendiri tentang kebenaran Islam itu. Betapa adilnya Islam itu. Adilnya Khulafa' Rasyidin dan adilnya Ketua Hakim pada saat itu. Orang punya, ya Allah, punya adil lah Ketua Hakim negara. Pada saat itu mengadili. Waktu itu Khulafa' Ar-Rasyidin Amirul Mukminin didapati tidak benar sebab mendatangkan bukti yang tak tepat. Dia masuk Islam. Jadi mahkamah pun okeylah. Alhamdulillah apa semua. Dan mahkamah dia mengakhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Dan akhirnya dia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.